Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 4. Kita bertemu kembali untuk subjek Bahasa Melayu dan tajuk pada hari ini ialah Bahasa Kita, Jiwa Kita. Jom kita tengok objektif untuk hari ini. Baik, objektif untuk hari ini ialah murid dapat membina sekurangnya 2 ayat berdasarkan frasa dan objektif yang kedua, murid dapat membina satu perenggan berdasarkan ayat yang dibina. Jom kita tengok apa yang murid perlu buat pada hari ini. Murid buka buku teks, muka surat 15 dan pada buku teks tersebut ada seperti di dalam video ini. Bahasa kita, jiwa kita. Ayah dan ibu membantu Hadif menulis blognya. Hadif ingin mencatat pengalaman mereka menyaksikan majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan dalam blog tersebut. Okey, blog ni maksudnya dia seperti satu catatan tetapi dalam website, dalam laman web ya. Jadi kalau kita nak type, kita akan buka blog kita dan kita akan type dekat situ dan kita boleh share di dalam sesawang iaitu internet. Dan orang lain pun boleh baca apa yang kita tuliskan. Baik, program Dekad Bahasa Kebangsaan. Okey, dekat sini murid dapat lihat ada dia tulis ayat dan perenggan. Okey, jom kita tengok dengan lebih dekat. Okey, apa yang murid perlu buat? Okey, cuba tengok dekat atas tu ada Dekad Bahasa Kebangsaan. Isnin 25 Januari pada tahun ini ialah 2021. Okey, murid dapat lihat frasa iaitu yang berada di sini. Okey, ramai pengunjung, majlis perasmian, teruja dan seronok. Okey, seperti yang murid dapat lihat, apa yang ada dekat sini adalah satu frasa yang akan menjadi ayat tetapi ayat yang tidak lengkap. Jadi untuk melengkapkannya menjadi sebuah ayat, okey, kita akan tengok macam mana caranya. Okey, ramai pengunjung, majlis perasmian dan teruja. Okey, semua ni akan dijadikan ayat. Ini akan dijadikan satu ayat, majlis perasmian satu ayat dan teruja dan seronok semuanya akan menjadi ayat. Dan ayat tersebut akan jadi seperti ini. Okey, nombor 1. Ramai pengunjung. Okey, ramai pengunjung datang ke majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Okey, dekat situ murid dapat lihat, okey, perkataan yang berwarna putih hitam ni ialah frasa itu tadi. Dan yang putih oranye ni adalah ayat yang murid kena tambah supaya dia jadi satu ayat yang lengkap. Kemudian yang nombor 2, majlis perasmian. Seperti murid dapat lihat, ini adalah frasa yang diberikan dan murid perlu tambah perkataan dan ayat di belakangnya untuk jadikan satu ayat yang lengkap juga. Dan teruja dan seronok ni juga merupakan frasa yang diberikan dan murid perlu tambah untuk menjadi satu ayat yang lengkap. Kemudian, okey, apa pula perenggan? Okey, apabila murid dah bina ayat, satu ayat, dua ayat dan tiga ayat, perenggan tu ialah satu perenggan yang menggabungkan beberapa ayat, sekurang-kurangnya 3 ayat digabungkan menjadi satu perenggan. Perenggan ni murid akan jumpa dalam karangan. Okey, ini adalah intro untuk murid menulis sebuah karangan. Okey, jadi bila kita dah gabungkan ayat-ayat ni semua, kita gabungkan, dia akan menjadi perenggan dan perenggan tersebut akan jadi seperti ini. Okey, macam ayat yang tadi, nombor 1, 2 dan 3 adalah berwarna putih hitam iaitu ramai pengunjung datang ke majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan iaitu nombor 1. Nombor 2, majlis perasmian tersebut sangat meriah, nombor 2. Dan nombor 3, saya berasa teruja dan seronok. Kita telah gabungkan dekat sini. Dan untuk memurnikan lagi, mencantikkan lagi perenggan tersebut,
Macam kan tiba-tiba kita tulis dekat situ, ramai pengunjung datang ke majlis perasmian. Macam kita pun tak tahu bila, dekat mana. Jadi dekat sini dia tambah lagi, pada hari Isnin 25 Januari 2021 telah diadakan majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Okey, dia tambah lagi satu ayat. Jadi dekat sini ada satu ayat, dua ayat, 3 dan 4 ayat. Jadi sekurang-kurangnya cikgu cakap tadi 3 ayat dan sekarang ni dia bagi 4 ayat dijadikan satu perenggan. Sebagai contoh, ini adalah contoh sebuah karangan. Seperti murid dapat lihat. Okey, contohnya ialah ini, satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Okey, sampailah perenggan yang terakhir. Selalunya karangan dia mempunyai 5 perenggan dan ke atas. Selalunya kita akan buat 5 perenggan, iaitu pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Macam ni ada 6 perenggan. Okey, macam yang murid tengok tadi. Okey, dekat sini, dekat depan ni. Okey, dekat depan ni ada ruangan. Betul? Kenapa dia tak mula dekat sini? Kenapa dia ada jarak sikit? Sebab bila murid jadikannya perenggan, mesti dijarakkan sedikit untuk di hadapan ini. Itu memang format dia. Tapi ini untuk kalau murid buat satu perenggan. Tapi kalau murid jadikan dia karangan, okey, kita tengok yang tadi balik. Okey, untuk pendahuluan iaitu perenggan yang pertama, apa yang murid perlu buat? Murid tak perlu jarakkan. Untuk perenggan yang pertama sahaja. Dan perenggan yang kedua dan seterusnya, nampak tak dia dah ada jarak. Selalunya jarak tu menggunakan satu jari kamu. Kamu letakkan satu jari kamu dekat situ dan kamu tulis selepas jari kamu tu. Untuk ayat yang pertama sahaja. Kemudian ayat yang kedua, contohnya masa lapang ni, dia dah mula balik ke hadapan. Dia ada ruang dekat sini. Itu memang format dia. Jangan tanya kenapa, sebab itu memang format sebuah karangan. Jadi tugasan yang murid perlu buat ialah nombor 1, bina ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Dan nombor 2, bina satu perenggan berdasarkan ayat yang dibina. Okey, sebagai contoh. Okey, ini adalah bahagian buku teks yang bahagian bawah yang murid perlu buat. Okey, yang pertama sekali, murid perlu lihat frasa yang diberikan, iaitu banyak aktiviti menyertai pertandingan, sambutan menggalakkan. Okey, jadi frasa-frasa ni dia nak dijadikan ayat, iaitu kalau murid dapat tengok, satu frasa jadi satu ayat, satu frasa ni jadi satu ayat dan satu frasa ni akan jadi satu ayat. Jadi jumlahnya murid perlu buat 3 ayat. Okey, dekat sini ada 1, 2 dan 3. Okey, jadi bila dah jadi ayat, murid dah tulis ayat dekat sini 1, 2 dan 3. Jadi murid perlu gabungkan ayat nombor 1, 2 dan 3, jadikannya perenggan, iaitu dekat bawah macam ni. Ini murid buat macam ni dalam buku tulis. Buku tulis bersaiz kecil, iaitu buku tulis tata bahasa. Okey, dan untuk aktiviti program ni, kalau murid lebih kreatif, murid boleh tambah ayat yang lebih cantik lagi untuk memurnikan perenggan tersebut. Tapi kalau murid nak guna 3 ayat ni sahaja pun boleh, ataupun murid nak tambah sedikit untuk murnikan pun lagi bagus. Dan pastikan tata bahasanya betul. Selamat menjawab. Bye-bye.